السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في ربيع شعبان وبلغنا رمضان. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamatkan Tuan Imam, Tuan Ilam, ahli ketua kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan yang nanti Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sehat? Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa anak-anak kita, ahli keluarga kita, muslim-muslimat seluruhnya. Mudah-mudahan keberadaan kita ini di dalam surah ini Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah kira sebagai amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita juga adalah suatu bekal kita menuju akhirat yang kita persembahkan di akhirat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang selayaknya si Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedar tidak sedar kita akan menghampiri bulan Ramadan. Bulan Syaban akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita sudah bersedia daripada sekarang, tuan-tuan, dengan ilmunya kita mengulang kaji tentang fiqhus siyam. Kita melipat gandakan amal ibadah kita, terutama yang sunat, dengan pembacaan Al-Quran kita yang makin bertambah, supaya bulan Ramadan nanti kita gandakan lagi dengan solat sunatnya, kita tambah dengan bulan Ramadan nanti kita gandakan lagi. Mudah-mudahan memberikan kelebihan dan kemudahan pada kita insya-Allah. Pada malam ini tuan-tuan kita sambung lagi pembacaan kitab kita Tahdhibun Nufus bi Tarbiyat Durus, satu ringkasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Pengarang menghimpunkan semula tajuk-tajuk atau bab tertentu untuk mudah difahami, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk dalam bab baru iaitu bab solat. Dalam bab ini tuan-tuan, bab solat ini pengarang menghimpunkan banyak topik-topik yang dimulakan dengan kelebihan berwudu, kemudian kelebihan solat dan memelihara solat, ancaman keras bagi orang meninggalkan solat. Kemudian bab azan pun ada dalam bab ini tuan-tuan, kelebihan solat berjamaah dan segalanya tuan-tuan. Insya-Allah hanya umum kita akan ikuti satu persatu tajuk solat ini tuan-tuan. Pada malam ini kita akan membaca dan mengikuti kelebihan berwudu. Saya fikir tajuk ini tajuk yang biasa tuan-tuan, puan-puan, tetapi kita nak melihat apakah hadis-hadis yang pengarang kumpulkan sebagai satu pengetahuan bagi kita yang kita ambil wudu selama ini, apakah hikmah dan juga apakah nilai tambah yang boleh kita bawa untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang barangkali pada malam ini punya komitmen yang besar yang tidak dapat mereka elakkan.
Pengarang tuan-tuan membawa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah yaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu yutahhirakum wa tammat ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat ini tuan-tuan menjadi ayat pensyariatan kita mengambil wudu. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga ke siku, serta sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga ke buku lali. Saya fikir dalam bab ataupun pengajian fiqah para asatizah yang menyentuh bab wudu ini, saya fikir sudah menerangkan kepada kita cara mengambil wudu yang sempurna, sebab dia satu yang sangat penting tuan-tuan. Wudu ini tidak wajib, tetapi dia menjadi wajib apabila hendak mengerjakan sesuatu yang wajib, solat wajib, tidak ada solat tanpa wudu, tidak ada solat tanpa wudu. Tawaf misal kata, kalau tidak boleh berwudu, ada sesuatu tertentu, dia ada hukum tayamum, begitu tuan-tuan. Allah kata, apabila kalian hendak kerjakan solat, basuh muka kalian. Dalam fiqah diterangkanlah yang dikatakan muka itu mana wilayah dia, mana kawasan dia, kemudian tangan, wilayah muka dari mana ke mana, atas, bawah, kiri, kanan. Dalam fiqah saya fikir sudah diterangkan, jadi kita jangan ambil mudah tentang wudu ini, terutama orang-orang perempuan misal kata, anak-anak rambut, kalau lelaki ni ada segmen, kalau segmen perempuan tu belah mana. Jadi kalau sekadar dipangkal aja, sedangkan di hujung tu tidak kena air, maka wudunya tidak sempurna lah, tidak sah. Jadi kita kena berhati-hati dengan wudu ini, jangan ambil take for granted. Kemudian basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan sapulah kepala kalian, sama ada secepis ataupun itu diterangkan dalam fiqah, dan para ulama pun berselisih pandangan sama ada kita nak basuh keseluruhan kepala dan sebagainya. Itu dalam fiqah, dan basuhlah kaki kalian hingga ke buku lali. Jadi itu yang sempurna. Telinga tak ada ke Ustaz? Telinga itu dalam ayat ini tidak ada. Telinga adalah benda yang sunat sahaja, Jika kalian berjunub, maka bersucilah dengan mandi wajib. Jika kalian sakit, sedang bermusafir, salah seorang daripada kalian selesai kembali daripada hadas, kecil atau besar, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik. Ini pun ayat ini juga ayat pensyariatan tentang tayamum. Kita barangkali tidak diuji dengan tidak ada air, kita alhamdulillah ada air, walaupun kadang-kadang kalau air tersekat sana sini, tapi air masih ada untuk berwudu, tetapi bab tayamum ini kalau air tiada, dalam fiqh diterangkan begitu panjanglah, ataupun ada anggota-anggota wudu kita tidak boleh kena air, maka kita kena bertayamum, wajib bertayamum. Ini dalam fiqh diterangkan secara detail. Sebab itu dibincangkan juga kalau orang tu patah tangan,
anggota wuduk kemudian disimenkan simen. Jadi bagaimana dengan anggota wuduknya, kan? Itu kita fiqh panjang tuan-tuan, dia punya perbicaraan dia, kan? Tanyalah ustaz-ustaz mengajar fiqh, beliau boleh terangkan dengan detail mengikut pandangan para ulama, sehingga ada orang mengatakan sebelum disimen tangan itu kena ambil wuduk dulu. Itu sekali detail yang para ulama bincangkan tentang begitu, kan? Lalu sapulah ke muka kalian dan tangan kalian dengannya, kan? Tayamum muka dan juga tangan saja, kaki tak perlu, kan? Sebab itu ada sahabat tuan-tuan yang pergi bermusafir, kan? Kemudian ada seorang itu terkena batu yang menyebabkan cedera parah, dan malam itu dia bermimpi menyebabkan dia wajib mandi wajib, kan? Maka yang si luka ini bertanya dengan rakan dia, macam mana saya nak ambil wuduk ni, macam mana saya nak mandi wajib ni, ada tak rukhsah ataupun keringan bagi saya? Yang dua orang ini taklah banyak ilmunya, tetapi cuba memandai-mandai memberi hukum. Dia kata kamu kena mandi wajib juga, walaupun dalam keadaan kamu ini cedera parah, ya? Maka kawan ini pun mandi wajib, mandi mati tuan-tuan, mati, kan? Balik jumpa dengan Nabi, cerita A sampai Z. Nabi punya marah lah, kan? Nabi punya marah. Nabi kata kejahilan itu, dahlah jahil, dahlah tak tahu, tapi buat tahu, kan? Nabi marah. Sedangkan dia kata dia tak perlu mandi, dia boleh bertayamum menggantikan mandi wajibnya. Nabi marah betul, ya? Nabi marah betul orang yang memberikan hukum, dia tak tahu apa-apa. Kita tengok tuan-tuan hadis-hadis yang disusul, yang dibawa oleh pengarang dalam kitab ini. Pertama ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat saya, Nabi kata, pada hari kiamat akan diseru dalam keadaan muka dan kedua-dua tangannya berkilauan lagi bercahaya disebabkan kesan-kesan wudu. Oleh itu, sesiapa daripada kalangan kalian yang mampu untuk melebihkan cahayanya daripada lebihan basuh wudu, maka lakukanlah. Hadis ini yang menceritakan ialah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, kan? Dia sebelum Abu Hurairah menceritakan hadis ini tuan-tuan, ada seorang tabi'in namanya Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, kan? Dia ni tuan-tuan, dia kata ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'u. Satu hari dia kata, saya lihat Abu Hurairah sedang mengambil wudu. Faghassala wajhahu. Dia tengok Abu Hurairah ni basuh muka, wa yadaihi, kedua tangannya, hatta kada yablughu al-minkabain. Nu'aim kata, saya lihat Abu Hurairah ni bila ambil wudu, kan, basuh muka, basuh kedua tangan ni, bila basuh kedua tangan hampir-hampir sampai ke ketiak, hampir-hampir sampai ke ketiak, kan? Summa ghassala rijlaihi. Kemudian Nu'aim kata, saya lihat Abu Hurairah basuh kedua kakinya, hatta rafa'a ila sayqaini, sehingga sampai ke kedua betisnya. Quran kata tuan-tuan, basuh tangan sampai siku, betul kan? Basuh kaki sampai buku ladi, kan?
Tapi Abu Hurairah basuh tangan. Nu'aim kata, aku lihat Abu Hurairah berwudu hampir-hampir sampai ke ketiak. Maknanya ke gelang tangan dia lah, bukan ngam-ngam, sampai hampir-hampir sampai ke ketiak. Bila Abu Hurairah basuh kaki sehingga sampai kedua betisnya, bukan buku lagi, dia naik sikit, kan? Seolahnya Nu'aim dia tertanya-tanya kenapa Abu Hurairah ambil wudu, kan, melebihkan had yang Allah bagi tahu dalam Quran, kan. Summa qala sami'tu Rasulullah, barulah Abu Hurairah bagi tahu hadis ni. Dia kata, kamu tadi nampak kan saya berwuduk begini. Sebenarnya saya dengar Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi membayangkan tuan-tuan pada hari kiamat nanti, kan, bagaimana umat aku akan diseru pada hari kiamat. Nabi kenal kita di umat Nabi Muhammad, bagaimana dalam kalangan yang begitu ramai itu Nabi boleh kenal kita, kan? Nabi boleh kenal Haji Ahmad daripada taman kita ini, Haji Abu, Hajah Aminah, macam mana boleh kenal, kan? Ghurran muhajjalina. Ghurran ni apa tuan-tuan? Ghurran ni asal bahasanya ialah tumpukan putih daripada muka ataupun muka kepala kuda. Kepala kuda dia ada tumpuk-tumpuk putih, kan? Muhajjali ni ialah tumpuk-tumpuk putih yang ada pada kaki kuda. Ini asal bahasanya. Sama juga tuan-tuan, apa maksud wudu? Tuan-tuan dah ambil wudu berpuluh tahun. Apa makna wudu dari segi bahasa? Apa makna wudu? Tuan-tuan tak tahu jawab, yang balik malam ni. Apa makna wudu dari segi bahasanya? Tuan-tuan pernah dengar Quran, wasyamsi dhiya'a. Quran kata Allah jadikan matahari itu bersinar. Dia wudu maksudnya sama, kan? Kaedah bahasa Arab, bila ada pertambahan huruf, maka bertambahlah nilai makna satu perkataan. Ini kelebihan bahasa Arab, kan? Jadi wudu dari segi bahasanya ialah berseri, bersinar dan elok. Itu wudu. Wudu itu perbuatan. Kalau air, dalam bahasa air untuk kita ambil berwudu itu dipanggil wadu. Waw, dot, waw, hamzah. Waw itu kalau kita baris atas, itu air wudu. Kalau kita bariskan waw, dot, waw, hamzah, waw itu kita dhammahkan dia, kita baris depan, itu perbuatan berwudu. Kan? Itu bahasa Arab. Wadu dengan wudu dia berbeza, maksud dia. Wudu yang tanda kita baca bahasa Arab, wudu, kan, air untuk berwudu. Wudu itu perbuatan berwudu, kan? Segi bahasanya wudu itu ialah berseri, bersinar, elok. Sebab itu Nabi menggunakan ghurran muhajjalina dalam keadaan muka, kemudian tangan berseri-seri min atharil wudu. Apa maksud athar tuan-tuan? Athar ialah kesan-kesan, kan, kita ambil wudu, kan, min athar, kan. Nabi kata faman istata'a minkum, sesiapa daripada kalian yang mampu untuk melebihkan cahayanya, kan, siapa-siapa yang nak supaya mukanya bercahaya, kesan wudunya terselah dengan cahaya, kan, Nabi kata ayuqila ghurratahu
nak lebihkan cahayanya daripada lebihan pasang wudu, falyaf'al, silakan. Nabi kata falyaf'al, silakan. Kan? Nabi kata silakan. Sebab itu Sayyidina Abu Hurairah ambil faham daripada hadis ini apabila Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir nampak Abu Hurairah ambil wudu lebih daripada apa yang Allah beritahu had dia, rupa-rupanya ini Sayyidina Abu Hurairah dia mengambil semangat daripada hadis ini untuk diamalkan. Ada hadis lain tuan-tuan yang hampir sama daripada Abu Hurairah juga, kan? Abu Hurairah kata anna Rasulullah SAW atal maqbarah, kan? Pada satu ketika Rasulullah SAW datang ke satu perkuburan. Dalam hadis ini tak disebut perkuburan mana. Para ulama kata perkuburan Baqi'. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Madinah, yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, pernah ziarah ke kuburan Baqi', inilah dia kuburan Baqi' itu, kan? Apa Nabi buat kuburan Baqi'? Faqala assalamu alaikum dara qaum mu'minin. Nabi bagi salam kepada orang-orang yang dikebumikan di Baqi', kan? Assalamu alaikum dara qaum mu'minin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni, kan, bagi rumah orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyertai kamu. Menyertai kamu. Kemudian apa Nabi sebab apa? Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Bila Nabi bagi salam kepada orang yang dikebumikan di kuburan Baqi', Nabi sebut waditu, saya ni begitu rindu nak berjumpa dengan saudara-saudara kita, kan? Para sahabat tuan-tuan yang berada pada ketika itu tertanya-tanya sambil bertanya kepada Rasulullah SAW, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, Rasulullah, kami ini bukannya saudara kamu ke? Yang kamu nak rindu, nak berjumpa ini, kami ini bukan ke saudara kamu, kan? Apa jawab Nabi? Nabi kata antum ashabi. Dah, kamu bukan saudara aku, kamu adalah sahabat-sahabat aku. Sahabat siapa dia tuan-tuan? Orang yang jumpa dengan Nabi, nampak Nabi, jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi, kan? Ada orang jumpa Nabi tak beriman, kan? Orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, mereka jumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Sahabat, kan? Itu sahabat. Sebab itu ada di kalangan dikatakan dia bukan sahabat walaupun dia sezaman dengan Nabi. Ada, kan? Dia sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, tetapi dia beriman dengan Nabi. Itu ada kategori tuan-tuan. Kalau kita baca silsilah para sahabat ini, ada yang begitu, kan? Jadi Nabi kata antum ashabi, kamu bukan sahabat aku. Wa ikhwanun alladzina lam ya'tu ba'd. Yang aku katakan, yang aku rindu nak jumpa saudara-saudara aku ni ialah orang yang aku belum jumpa dan aku tak akan jumpa. Wa ikhwanu alladzina lam ya'tu ba'd. Yang aku nak rindu jumpa ni ialah orang yang belum aku jumpa. Mereka datang selepas aku. Kemudian para sahabat tanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd fi ummatik ya Rasulullah? Bagaimana kamu rindu dengan orang yang tak pernah kamu jumpa? Bagaimana kamu boleh kenal orang yang kamu tak pernah jumpa, orang yang datang selepas kamu daripada umat kamu ya Rasulullah? Kan? Siapa dia tuan-tuan? Kita lah, kan? Kita mengaku yang kita ni umat Nabi Muhammad, kan? Apa bukti kita kenal Nabi Muhammad, kan? Dan Nabi Muhammad SAW rindu nak jumpa kita. Dan bagaimana kita nak beritahu ya Rasulullah, akulah, kamilah, kan, ahli Qaryah surau ini yang Tuhan rindu nak jumpa, kan? Tuhan tak pernah jumpa ketika Tuhan hidup.
Tapi Tuhan kata Tuhan nak rindu jumpa kami. Kami itu siapa? Tuan-tuan lah, saya lah, kan? Jadi sahabat tanya, bagaimana Rasulullah boleh kenal kita yang kita ini hidup jauh dia punya zaman pada Rasulullah? Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Nabi tak jawab secara langsung. Nabi kata apa? Nabi bagi satu pertanyaan kepada sahabat. Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurun muhajjalah baina zahrai khayli duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu. Nabi bagi satu perumpamaan, tuan-tuan. Kan? Ini soalan yang perlu berfikir, kan? Kalau sekarang guru-guru di sekolah bagi soalan kebat contohnya, kan? Rasulullah dah ajar dah macam mana soalan kebat supaya fikir, kan? Ini asas soalan supaya kita berfikir. Rasulullah kata, apa pandangan kamu? Lau anna rajulan, ada seseorang yang dia ni ada seekor kuda, ghura muhajjar, kuda dia ada tompok-tompok putih di kepala, muhajjalah ada tompok-tompok putih di kaki, baina zahrai khailin, dalam kalangan kuda yang hitam legam. Kudanya ada berwarna hitam, kan? Tapi ada seekor unta, kepalanya ada tompok putih, kakinya juga ada tompok putih. Ala ta'rif ala ya'rifu khailahu, apakah dia tak kenal dengan kudanya? Nabi bagi satu perumpamaan. Apa jawaban sahabat? Bala ya Rasulullah, kalau macam tu kenal ya Rasulullah. Kan? Sebab itu Nabi kata fa innahum, hum itu refer kepada siapa? Hum itu rujuk pada siapa? Ikhwanuna, saudara-saudara aku yang belum lagi aku kenali, yang belum aku jumpa tapi aku kenal dia. Fa innahum ya'tuna, mereka itu akan datang ghurran muhajjalina min al-wudu, mukanya berseri, anggota wudunya berseri, kan? Disebabkan dia mengambil wudu dengan sempurna. Kan? Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca hadis ini, kita dengar hadis ini, maka kita sempurnakanlah wudu dengan baik. Sebab apa? Nabi nak kenal kita akhirat nanti. Kalau main cincai je wudu, macam mana Nabi nak kenal kita? Ya? Jangan mimpi. Sebab ini Nabi beritahu, saya boleh kenal umat aku, saudara aku yang aku tak pernah jumpa, kan? Yang bila Nabi sebut itu, para sahabat dalam bahasa yang tuan-tuan sangat jealous. Kami ni bukan sahabat, kami ni bukan saudara kamu ke ya Rasulullah? Dah, kamu sahabat aku. Yang aku nak jumpa ni orang yang tak pernah aku jumpa, tapi aku kenal dia bila wuduknya ambil sempurna di dunia. Kesan wuduknya itu boleh aku tahu muka dan anggota wuduknya ada kesan-kesan serinya, kan? Tuan-tuan, mari kita ajar anak-anak kita, kan? Tengok balik, betul kita hantar anak-anak kita ke sekolah agama, hantar pada guru-guru, mereka sudah diajar guru, balik kita tengok balik, kan? Kita pastikan satu keluarga nanti bila Rasulullah jumpa, ini satu keluarga yang Rasulullah kata, ini keluarga A. Macam mana aku kenal? Sebab wuduknya itu sangat berseri, kan? Rasulullah pesan tuan-tuan dengan satu ancaman yang sangat-sangat pedih. Kalau tertinggal satu tempat tidak ada kena wudu, kan? Wailul lil aqab, Nabi kata, neraka wil lah jawapannya. Oh tuan-tuan, kan? Ibu-ibu yang siap ikan, pastikan kalau sisi ikan tu ada di tangan, pastikan tidak ada yang melekat di tangan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu. Bimbang-bimbang itu tidak kena wudu, air wudu. Kan? Kita bimbang-bimbang begitu. Sebab itu jangan take for granted tentang wudu, sebab kesannya ialah sampai akhirat, kan? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu.
Saya mendengar kekasih saya Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin di hari kiamat. Perhiasan seorang mukmin di hari kiamat, kan? Di dunia tuan-tuan kita sibuk dengan perhiasan diri kita, kan? Baju baru, seluar baru, raya puasa belum lagi, raya pun belum lagi, kita dah tempah baju ikut tema masing-masing sebab kita nak berhias dengan baik, kan? Perhiasan seorang mukmin, Nabi kata di hari kiamat sampai di anggota wudu, di mana sampainya air wudu yang dilebihkan basuhannya ke kawasan tersebut, kan? Hadis ini juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Pun nak beritahu apa tuan-tuan, supaya bila kita ambil wudu, kalau mampu lebihkan sedikit supaya kesan-kesan wudu itu boleh nanti menjadi asbab supaya Nabi kenal kita, kan? Nabi kenal kita. Imam Muslim meriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu, man tawaddaa, sesiapa yang berwudu, Nabi kata, fa ahsanal wudu'a, maka dia mengelokkan wudunya. Para ulama mengatakan tuan-tuan, apa maksud fa ahsanal wudu? Mengambil wudu dengan syarat-syarat wudu, dengan sunat-sunat wudu, dengan adab-adab wudu, meninggalkan yang makruh dalam berwudu, itu maksud fa ahsanal wudu. Bagaimana kita nak capai kepada fa ahsanal wudu? Para ulama mengatakan tuan-tuan, kita belajarlah wudu dengan sempurna, kan? Ustaz, saya dah belajar lama dah Ustaz, umur 50, 60, 70 takkan wudu, saya mak balik. Saya tak kata tuan-tuan wudunya tak sempurna, saya mak balik, kan? Kesannya apa? Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Nabi kata, siapa yang berwudu, mengelokkan wudunya, kan, maka keluarlah dosa-dosanya daripada badannya, sehingga kan ia turun keluar melalui bawah kuku-kukunya. Ini dengan sebab berwudu tuan-tuan, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil dengan berwudu, kan, dengan berwudu, kan? Tapi kenalah dengan adab-adabnya, tidak membazir, katakan. Sebab itu ada seorang sahabat ditegur oleh Nabi, kan? Nabi kata, mahadas saraf, apakah pembaziran ini, kan? Kenapa ada pembaziran ini? Jadi sahabat kata, apakah ada pembaziran kalau kita mengambil wudu, kan? Nama sahabat itulah Sa'ad, kan? Nabi tengok, Nabi lalu pada seorang sahabat namanya Sa'ad. Nabi kata, faqal, dalam Sa'ad tengah berwudu, mahadas saraf ya Sa'ad, ini pembaziran apa ni wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad tanya, afil wudu is-saraf ya Rasulullah, apakah dalam wudu ni ada satu pembaziran? Nabi kata, ya, na'am, wa in kunta ala nahri jar, walaupun kamu berwudu pada sungai yang mengalir. Kan, kadang-kadang tuan-tuan, kita buka air pipe, bukan sahaja buka pipe sebesar tu, kan, sedangkan tak perlu pun nak buka pipe sebesar macam tu ambil wudu, kan, tak perlu. Bimbang-bimbang itu satu pembaziran, kan. Setengah ulama tuan-tuan, kalau katakan air ataupun bil air ini dikatakan ada wakafkan, katakan, kan, gunakan membayar bil air itu menggunakan harta wakaf, kita perlu membazir, hukumnya haram, kan? Haram kita nak berwudu, hukumnya haram pula, waliyahzubillah, kan? Sama juga tuan-tuan, ya, kan, saya terbaca dalam satu perbincangan para ulama, kan, benda-benda ini digunakan daripada harta wakaf, misal kata, kan, diwakafkan kepada umat Islam. Kita ambil handphone, kita charge handphone kita, tuan-tuan, jangan semena-mena kita charge macam tu. Para ulama mengatakan hukumnya haram. Ada setengah ulama mengatakan haram, hukumnya begitu, sebab kegunaan peribadi kita, kan. Itu perbincangan sangat detail tuan-tuan. Ustaz-ustaz fiqh boleh detailkan nanti, kan. Begitu. Kita berhenti tuan-tuan, kita bagi pada azan, insya-Allah.
Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم وقرب محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم. Kita sambung lagi tuan-tuan. Hadis yang kita baca tuan-tuan, bila Nabi kata man tawadda fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi, dan para ulama kata yang pertama, hadis ini memberi satu galakan pada kita untuk bersungguh-sungguh belajar tentang adab berwudu, syarat-syarat dan beramal dengan wudu yang sempurna, sunatnya kan, elakkan perkara yang makruh kan, sebab kita nak capai ahsanal wudu, wudu yang paling baik. Yang kedua tuan-tuan, Allah merumuskan pada hadis ini menerangkan tentang kelebihan berwudu yang menjadi kafarah lidzunub, sebab musabab Allah ampunkan dosa kita dengan berwudu kan.
banyak cara yang Allah berikan peluang untuk kita mendapat keampunan Allah. Duduk macam ni tuan-tuan, majlis ilmu. Hadis yang pernah sering saya baca ialah Allah ampunkan dosa orang-orang berada dalam majlis ilmu. Allah ampunkan dosa dalam orang berada dalam majlis zikir. Kempen lebih sikit tuan-tuan, supaya karya kita Allah ampunkan. Penduduk karya kita ini Allah ampunkan. Hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir wirid, hadir zikir, insya-Allah. Dan hadisnya ada. Dan yang ketiga tuan-tuan, ulama memberi rumusan kepada dia, syarat supaya kesalahan, dosa keluar daripada solat itu apabila dia tahsin al-wudu, memperelokkan wudu. Dan tak salah tuan-tuan, kita buat khusus daripada tahsin al-wudu sampai tahsinus solah. Dan kita ambil package tu sekali. Tak salah tuan-tuan. Sebab kita banyak dosa, kita banyak silap. Allah bagi package yang paling mudah, berwudu. Syarat dia tahsin al-wudu, berbagi wudu supaya kita dapat kesempurnaan wudu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu juga beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu tawadda'a mithla wudu'i hadza. Saya telah melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian baginda bersabda, man tawadda'a hakadha, siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang lalu, wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila masjidin nafilah. Siapa yang berwuduk seperti ini, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang lalu, sementara solatnya, yakni solat sunat, dan perjalanan yang menuju ke masjid adalah sebagai tambahan kepada penghapusan dosa. Ambil wuduk, Allah ampunkan dosa. Kemudian lepas itu kita solat sunat, Allah ampunkan dosa juga. Kemudian pergi ke masjid, Allah ampunkan dosa juga. Ada satu hadis lain tuan-tuan, kan? Nabi kata, man tawadda'a, siapa yang berwudu, summa qala, kemudian habis wudu dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qabla an yatakallam, sebelum dia berkata-kata. Kan? Para ulama menyimpulkan tuan-tuan, masa wudu elok jangan berkata-kata. Kan? Wudu jangan bercakap-cakap, tangguhkan dulu. Kan? Tangguhkan dulu. Tapi bila ambil wudu, kan, kita dah tahu hadis ini, kawan ajak sembah, kan, kita pula kata jangan bercakap masa wudu, kita pun cakap juga. Kan? Apa yang Allah tak bagi pada kita? Ghufira lahu ma bainal wudu'aini, Allah ampunkan dosa di antara dua wudu ataupun di antara satu solat dengan satu solat. Kan? Masya Allah tuan-tuan, kan? Kita bila dengar hadis tuan-tuan, kita boleh amal. Ambil wudu, jangan bercakap. Kemudian habis wudu, kita baca doa. Kan? Ghufira lahu, mudah Allah nak ampunkan dosa kita. Kan? Satu lagi tuan-tuan, sebab itu kita tentang pembersihan dosa ini. Anna Rasulullah qala idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu fa ghasala wajha kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma' أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Bahawa Rasulullah bersabda, apabila seorang Muslim atau mukmin berwudu, lalu dia membasuh mukanya, maka semua dosa dilakukan melalui pandangan matanya akan keluar bersama air atau titisan air yang terakhir. Dan Ustaz beritahu, bila kita ambil wudu dengan wudu yang sempurna, kita jaga dia punya adab-adabnya, kita jaga dia punya sunat-sunat semua macam tu,
maka Allah akan gugurkan dosa yang ada pada muka. Yang ketara ialah mata dalam hadis ini. Maka Allah ampunkan dosa melalui pandangan mata akan keluar bersama air atau titisan air yang terakhir. Pertama, apabila dia membasuh kedua tangannya, maka semua dosa dengan melalui tindakan kedua tangannya akan keluar bersama dengan air atau tutisan air yang terakhir. Itu pun yang tadi Allah beritahu hadis kita baca ni mengampuni dosa secara keseluruhan. Yang ini Nabi detailkan lagi. Setiap anggota kita ini yang melakukan dosa, mata, pandang yang macam-macam, ambil wudu, gugur. Tangan, kan? Kita tulis macam-macam tuan-tuan ya, forward macam-macam, ataupun tulis yang menyentuh hati orang, perasaan orang, kan, itu pun dosa juga. Minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia, tapi dengan Allah kita minta ampun juga. Ini pun Nabi kata semua dosa yang dilakukan tindakan itu keluar bersama air atau tutisan air terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka semua dosa dilakukan dari langkah kedua kakinya akan keluar bersama dengan air. Kaki yang melakukan dosa disebabkan melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, kan, melakukan kesalahan dan segala macam, akan Allah ampunkan dosa kaki dosa itu, kan, sama seperti air yang mengalir di kakinya ataupun titisan air yang terakhir, sehinggalah dia menjadi bersih daripada segala dosa, kan? Dan hadis anna Rasulullah qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah saya tunjukkan kepada kalian, Nabi kata, satu amalan yang Allah akan hapuskan dosa dan tinggikan darjat melaluinya. Nabi beritahu kepada kita, nak tak, Nabi kata saya tunjukkan, kan, supaya kita tahu bila kita buat amalan ini Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, ulama kata dosa-dosa kecil, dan meninggikan darjat kita, kedudukan kita. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, persilakan ya Rasulullah. Nabi kata, isbahul wudu alal makarih, perelokkan wudu meskipun dalam keadaan yang sukar, seperti terlampau sejuk, sakit dan sebagainya, kan? Seboleh-bolehnya kita sempurnakan wudu dengan keadaan terbaik walaupun sukar kita nak ambil. Contoh, kan, katakan terlampau sejuk. Kita di Malaysia tidak ada musim sejuk, tetapi tuan-tuan yang biasa berada di luar negara, kan, pasti boleh ceritakan dengan mereka yang tidak pernah berada di luar negara, kan, betapa sejuknya itu. Itu pun Nabi kata kalau kita boleh mengelokkan wudu dalam keadaan kita sukar untuk menyempurnakannya, itu adalah penghapus dosa dan meninggikan darjat kita. Seterusnya Nabi kata amalan apa lagi? Memperbanyakkan langkah-langkah kita ke masjid. Ini tidak bermakna tuan-tuan yang naik basikal, tuan-tuan yang naik motosikal, tuan-tuan yang naik kereta tak termasuk dalam ini. Kalau macam tu, kan, orang jalan kaki sajalah yang dapat pahala lebih. Tidak begitu. Saya datang pada Bandar Seri Putra, tuan-tuan datang sini jalan kaki, pukul berapa saya nak datang sini? Kan, 6.30, pukul 6, kan, jalan kaki. Tidak begitu maksudnya, kan, maknanya usaha kita untuk pergi ke masjid, kan, dan menunggu solat waktu seterusnya setelah solat yang dikerjakan sebelumnya. Tuan-tuan, kan, kita tak ada kuliah kadang-kadang, kan, antara maghrib dengan isyak, kan, kita duduk di sini baca Quran, kita selawat, kita muzakarah. Itu pun juga adalah satu perbuatan amalan penghapus dosa dan meninggikan darjat kita. Kesemuanya itu adalah ikatan-ikatan bagi diri dalam melakukan ketaatan. Nabi kata, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, Nabi sebut 2 kali. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita dengan hadis ini kita punya satu keazaman yang sangat jitu untuk kita perbaiki wudu kita. Kita ulang kaji lebih lagi wudu itu bagaimana, kan? Kita tidak mahu nanti Nabi tak kenal kita, tuan-tuan, disebabkan tidak ada kesan-kesan wudu di anggota kita yang menyebabkan Nabi tak kenal kita.
Apatah lagi tuan-tuan, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi akan tunggu kita di depan telaga Nabi di akhirat nanti. Telaga. Nabi kata, saya akan berada di satu telaga daripada Khud. Khud ini beza dengan telaga Kausar. Telaga Kausar ini dalam syurga, ini di luar syurga, tapi airnya datang daripada syurga. Nabi kata, saya akan tunggu di situ. Kan, apabila saya dah kenal umat aku, Nabi kata aku akan tunggu di depan telaga itu. Kan, tapi awas, Nabi kata, kan, seperti orang yang boleh menghalau, kan, ternakan yang bukan ternakan dia. Dia khaskan telaga untuk ternakan dia, tapi kalau ada binatang lain dia tak benarkan. Begitu juga Nabi kata ada orang yang akan dihalau daripada telaga nanti. Kan, sedangkan Nabi kata saya dah panggil dah, kan, ada haluma, Nabi kata saya panggil, tapi dihalau juga. Kan, kenapa dihalau? Sebab setelah kematian Nabi, setelah kewafatan Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeleweng daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar alasan itu, Nabi kata suhqan. Nabi kata jauh, kamu tak layak berada dekat telaga aku ini atau minum telaga aku ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita bukan orang yang Nabi halau. Kita bukan yang dihalau oleh malaikat nanti daripada meminum air telaga yang begitu kita harap-harapkan sebab terlampau dahaga. Dan Nabi kenal kita disebabkan sebelum kita hampir kepada telaga itu, Nabi dah kenal kita disebabkan muka-muka kita berseri dengan kesan-kesan wuduk yang kita ambil ketika kita hidup dan kita beramal ni tuan-tuan. Maka ayolah, kan, kita pegang azam kita supaya kita boleh tahsin yang wuduk. Kan, jangan take for granted dengan wuduk. Ajak anak-anak, tengok isteri kita, tengok suami, kan, wuduknya sempurna ataupun tidak. Sebab nanti kita dah secara berjemaah Nabi kenal, oh ini ialah ahli qaryah surah Ar-Radah, yang Nabi kata wuduknya the best, wuduknya yang terbaik. Dan inilah yang Nabi kata, dengan wuduk Allah ampunkan dosa-dosa, dengan wudhu Allah tinggikan derajatnya. Mohon ampun dan maaf tuan-tuan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, InsyaAllah lepas Ramadan, mungkin lepas Syawal ke nanti, terserah kepada Tuan Kuasa Surau untuk menyambung pengajian kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal dalam Ramadan akan datang, InsyaAllah tuan-tuan. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.